Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah, khususnya rancangan Assalamualaikum. Pagi ini, hari ini kita dalam Assalam Sahur, Salam Subuh, Salam Sahur waktu Ramadan kan. Kita mengambil kesinambungan daripada Ramadan tempoh hari dan kita teruskan bersama dengan Assalam Subuh. Terima kasih yang bersama dengan kami di ruangan Facebook Live TV Al-Hijrah juga telah pun dipenuhi dengan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Awal-awal lagi daripada Siti Absah Safi'i, Siti Hajah Ahmad, Hajah Tinah, Naimah Saleh, Hani Sulaiman, Tuan Pah Luah-Luah, Ninda Anis. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pagi ini bermanfaat dan kita boleh amalkan, insya-Allah. Semoga apa jua amalan ataupun kebaikan yang kita lakukan dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini, pagi ini kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadil Yahya selaku asatizah penceramah dan juga ilmuwan yang kita bawakan pagi ini. Insya-Allah berkat daripada ilmu yang dimiliki beliau, kita sama-sama mendapat manfaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih kerana sudi ke pentas Assalamualaikum pagi-pagi lagi bersama dengan kami. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang menonton pada pagi ini mendapat manfaat dan juga berkah daripada ilmu yang ingin dikongsikan, insyaAllah. Baik Ustaz, yang kita nak kongsikan pada pagi ini, tajuk yang kita bawakan, sedekah sekeping roti. Mungkin selaku mukadimah kita pada pagi ini, antara maksud lain sedekah dan juga ganjaran apa yang diperoleh, apa yang didapati kepada mereka yang bersedekah di sebalik amalan tersebut, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara, sahabat satu kekosyen lah, satu tempat duduk ni. Dan juga insya-Allah pagi ini kepada hadirin hadirat yang berada di luar sana, sahabat-sahabat, alhamdulillah kita mulakan pagi kita dengan kebaikan. Moga-moga Allah Taala memberikan ganjaran kebaikan itu berterusan pada hari ini, sepanjang hari dan juga seterusnya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin, insya-Allah. Alhamdulillah, berbalik kepada soalan yang ditanya. Awal pagi kita buka bicara kita tentang satu amal kebaikan. Yang mana amal kebaikan ini merupakan satu amal yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran begitu banyak, dan juga Nabi SAW nyatakan juga dalam hadis baginda Nabi SAW. Sebelum kita nak cerita tentang kehebatan, sebelum kita nak cerita tentang apa yang Nabi SAW nyatakan dalam hadis, untuk kita fahamkan dahulu apa itu sedekah. Bila kita sebut sedekah, infak, mungkin wakaf, mungkin perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang bentuk kita mengeluarkan ataupun kita ambil daripada diri kita punya manfaat ataupun rezeki yang kita ada, kita manfaatkan kepada orang lain. Bermakna itu bermula daripada hak kita, yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jangan ambil hak orang lain pula. Ada orang pergi ambil hak orang lain tapi niat nak sedekah. Tak kena caralah. Yang penting dia itu adalah milik kita, yang kita boleh guna pakai, boleh tasarruf, orang kata boleh boleh guna pakai, maka kita keluarkan atas tujuan apa? Tujuan untuk kebaikan pada diri kita, iaitu ganjaran pahala, dan ia adalah untuk kita memberikan kemudahan kepada orang lain. Itu bermakna sedekah lah, mengeluarkan daripada apa yang kita ada. Menariknya sedekah ini, antara amalan sedekah ini, ramai orang mencari amalan untuk hanya semata-mata kebaikan dekat dunia. Ya, betul. Ada orang kata, mungkin tanya kepada siapa-siapa, asatizah kita, apakah amalan Ustaz untuk saya jadi baik dekat dunia? Apakah amalan yang memudahkan saya dekat dunia? Dan ada orang tanya juga, Ustaz, apakah amalan, ataupun tanya kepada alim ulama, apakah amalan untuk kebaikan akhirat pula? Jadi antara amalan yang special, saya katakan, daripada amalan-amalan yang banyak, sedekah merupakan amalan yang special. Sebab apa? Sebab dia bukan hanya kebaikan untuk dunia, tapi dia juga kebaikan untuk akhirat. Bermakna kita buat amal jariah sedekah, dua sekali kita dapat. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Maksudnya Masya Allah, kita boleh buat bagi sedekah, buat infak, buat zakat, buat wakaf,
maka kita bahasa mudahnya kita boleh rehat. Sebab akhirat kita pun dah terjamin. Kalau kita tengok antara kebaikan-kebaikan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Hadid. Allah Taala sebut surah Al-Hadid ayat yang ke-18. Ini kebaikan untuk dunia. Ini nak tunjuk kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik, pakcik-pakcik kat luar sana. Allah Taala sebut apa? Allah Taala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah Taala kata apa? Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan juga orang-orang perempuan yang bersedekah. Bermakna selalunya yang bersedekah ni makcik-makcik. Ya, betul. Orang perempuan ni dia suka buat amal, antaranya sedekah lah. Tamunya pagi-pagi macam ni kan. Dia suka sangat. Maka di sini dia bukan terhad untuk wanita. Maka pakcik-pakcik, abang-abang dekat luar sana ni ayat Quran sebut kepada kita. Bermakna orang lelaki dan juga orang perempuan yang bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Yang mana Allah Taala sebut wa aqradullaha qardan hasana. Bermakna dia memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bermakna dia bagi pada Allah dengan mengeluarkan itu antara tujuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan syarat apa? Ikhlas kerana Allah. Dan sesungguhnya bagi mereka yang memberi, Allah Taala akan apa? Akan digandakan balasan. Bermakna ini umum, sama ada balasan dia di dunia akan ditambah. Mungkin dia mencari rezeki tak cukup, maka guna antara ubat kepada nak tambah rezeki adalah dengan bersedekah. Dan sesungguhnya Allah Taala akan memberikan ganjaran yang paling mulia, iaitu pahala yang paling mulia. Ini antara dalil daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Maka kita kena ambil faham betul-betul. Jangan faham je tapi perlu bertindak. Dan kalau kita tengok hadis baginda Nabi SAW sebut juga. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita tengok di antara kebaikan, kemuliaan Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. وَالصَّدَقَاتْ تُدْفِئُ الْقَطِئَةِ كَمَا تُدْفِئُ الْمَاءُ النَّارِ. Sesungguhnya kadang-kadang kita mencari amal-amal lain juga untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ingat, sedekah, infak ataupun kita memberikan harta kita untuk jalan Allah juga akan diampunkan dosa. Kadang orang kata, Ustaz mungkin dengan taubat, Ustaz Allah Ta'ala. Ya, itu satu amalan. Baik. Tapi juga amalan yang lain juga yang kita buat dapat pahala pada masa yang sama, diampunkan dosa. Allah, dia automatik terus. Bermakna kata Nabi, antaranya apa? Adalah sedekah. Diampunkan dosa-dosa kita. Dosa apa di sini? Dosa-dosa kecil. Jadi banyak dosa kecil kita buat. Dosa besar dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita tak boleh memandang enteng atau memandang ringan walaupun sedekah tu adalah amalan yang kecil, Ustaz. Ya. Dan Ustaz, apabila kita cakap berkenaan dengan sedekah, infak dan juga berwakaf, tapi ada satu ni yang keunikan topik ataupun tajuk yang kita bawakan hari ini adalah sedekah sekeping roti. Apa yang istimewanya yang sedekah sekeping roti ini mampu memberikan keselesaan ataupun kekenyangan kepada mereka yang memakannya, Ustaz? Baik, bila sebut tentang sedekah sekeping roti, satu tajuk yang kata apa penting dan benda yang kita perlu lihat. Nampak kecil, Ustaz? Nampak kecil. Sekeping roti ni kadang-kadang orang tak makan pun. Orang tinggal sampai expired dan sebagainya. Tapi bagi orang yang memerlukan makanan, sekeping roti ataupun benda yang paling kecil tapi dia manfaat untuk memberikan kekenyangan kepadanya, sebenarnya itu adalah benda yang paling nikmat. Dan kita lihat dekat negara kita hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak sangat limpahan rezeki. Betul. Kekayaan yang begitu hebat, bukan sekeping roti. Seekor kambing pun boleh makan. Mungkin hari-hari kita makan kambing kan. Tapi ada setengah negara, setengah tempat, terutamanya negara-negara perang ataupun bumi-bumi yang Allah Ta'ala berkati. Kerana mereka ni sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita. Dengan sekeping roti, dia bukan hanya semata-mata menyelesaikan keperluan mereka. Tapi sebenarnya dia menyelamatkan nyawa mereka. Sebab mereka perlukan makanan. Mereka dihadkan kehidupan. Mereka disita makanan, mereka tak ada jual beli seperti kita hebat. Boleh beli kat Shopee, boleh beli kat Lazada, banyak tempat kita boleh beli. Mereka sangat terhad pada keperluan yang sangat memerlukan. Walaupun seperti sekeping roti, tapi dia memberikan manfaat yang sangat banyak kepada mereka. Dan sumbangan kita, sedekah kita sebenarnya adalah untuk menyambung nyawa mereka untuk hidup. Dan mereka terus berjuang kepada negara.
Ini dan juga kepada agama. Kadang-kadang kita tak nampak negara yang Allah Ta'ala berkati. Antaranya bumi Palestin. Kenapa kita nampak bumi Palestin ini special? Kerana kalau kita tengok bumi Palestin ini adalah bumi yang Allah Ta'ala berkati dalam Al-Quran. Bumi yang ada hubung kait dengan akidah. Bayangkan kalau kita memberikan kepada bumi yang Allah Ta'ala berkati, nescaya keberkatan itu akan bertambah. Dan Allah, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, Nabi kata apa? وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْصِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kita memudahkan urusan mereka ataupun orang yang memerlukan, memberikan bantuan walaupun mereka beli dengan sekeping roti, dapat menyelamatkan nyawa mereka, dapat memberikan kehidupan kepada mereka, dapat mereka merasa kebahagiaan walaupun sedikit. Maka kemudahan yang kita berikan itu Allah Ta'ala akan mudahkan kita juga. Bukan hanya mereka, kita juga dapat kemudahan. Allah Ta'ala sebut di mana? Dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Kita dapat dua terus. Hebatnya ini Allah Ta'ala sebut. Dan satu lagi, dengan sedekah dan ganjaran yang kita berikan kepada mereka, dia merupakan pencen kita di alam kubur. Kita ni nampak pencen dekat dunia, rupanya alam kubur pun ada pencen. Ganjaran, habuan yang kita akan dapat. Benda apa? Adalah sedekah jariah. Itu Nabi sebut, jika matinya insan itu, maka akan tinggal 3 perkara padanya. Yang pertamanya sedekah jariah, yang keduanya adalah doa daripada anak yang saleh, yang ketiganya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka sedekah jariah ni pencen untuk akhirat kita. Allahu Akbar. Itu dia satu amalan yang mempunyai 2 kebaikan, antaranya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah mendapat pahala yang sangat mulia yang Ustaz kongsikan. Apa yang penting tu adalah bermula daripada hak kita sendiri, kita berikan kepada orang lain dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz lagi selepas ini. Saya nak jemput Ustaz minum dulu, menjamu sedikit kudapan, dan kita akan kembali dalam Assalam Subuh selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalam Subuh, dan kita nak teruskan perbincangan kita dengan kita bawakan topik yang baru, sedekah kunci jihad. Dan bersama dengan kita masih lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadil Yahya, yang kita bawakan ilmuan yang kita bawakan asatizah kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang diberikan, yang dikongsikan, kita dapat manfaatkan bersama. Dan kita nak tahu dengan lebih lanjut Ustaz, apabila kita tadi Ustaz ada kongsikan juga berkenaan dengan Palestin, disebutkan sedikit berkenaan dengan saudara-saudara kita di Palestin. Kenapa sebenarnya kita kena beri ataupun kita kena berkongsi kita punya rezeki kita bersama dengan mereka, memberikan makanan kepada saudara-saudara se-Islam kita di Palestin, di Syria, di Yaman. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi. Pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sebut pada awal tadi, pada bila kita lihat bahawa rezeki di negara kita sangat banyak, dan kita melihat kehebatan, kekayaan yang kita ada. Kadang-kadang kita melihat saudara kita di tempat lain kerana sangat memerlukan. Tapi bila kita tengok sangat memerlukan daripada harta yang kita ada, dan di sini Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-19. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh tengok. Yang mana Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Allah Ta'ala kata apa? Dan pada harta-harta mereka. Yang mana mereka ni siapa? Kita lah. Yang mana kita yang berharta. Dan kita yang ada kewangan, kita yang ada duit, kita yang ada simpanan, kita yang ada macam-macam. Yang Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang ada pada kita itu sebenarnya ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan juga untuk orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Bermakna kalau kita melihat mereka ini adalah satu kelompok saudara Muslim kita sebenarnya yang sangat memerlukan sebenarnya bantuan daripada kita. Bila sebut tentang negara yang saudara host sebut, Abang Ola kita sebut tadi apa? Antaranya adalah negara Palestin, negara Syria, negara Yaman, ataupun negara-negara yang bergolak yang umat Islamnya ramai. Dan sebenarnya kalau kita tengok keadaan mereka di sana, survival mereka untuk hidup itu adalah memerlukan bantuan. Bila sebuah negara perang ini, bermakna negara itu hampir separuh ataupun keseluruhan lumpuh sebenarnya. Daripada sudut ekonomi, daripada sudut jual beli dan sebagainya, makanan, bahan-bahan mentah, bahan-bahan asas sebenarnya tak cukup. Dan itulah mereka memerlukan bantuan daripada kita. Bukan hanya sekadar bantuan kita itu menunjukkan kemanusiaan, tapi dia sebenarnya adalah menunjukkan bahawa bagaimana tahap keimanan kita kepada saudara kita di sana.
Ya. Ramai orang melihat bahawa kalau kami bagi sumbangan, kalau kita mengeluarkan harta untuk mereka, kalau kita memberikan duit untuk mereka, ramai orang kata, oh kesiannya. Daripada sudut ihsan, daripada sudut kemanusiaan, walaupun itu satu part, tapi yang lebih penting adalah daripada sudut keimanan kita dengan saudara kita. Dan Nabi sebut apa? Selagi mana kita tak cinta kepada sahabat kita, maka jangan kita kata kita ni beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul. Ya. Itu kecintaan itu bukan hanya semata-mata perkara yang ada di dalam, tapi dia mengeluarkan tindakan untuk membantu mereka. Dan kenapa negara-negara ini disebut? Dan kenapa antaranya, kalau kita tengok negara-negara Palestin, negara Syria dan negara-negara Islam yang lain, kerana apa? Yang pertama, sebab apa kita nak sumbang kepada mereka? Kerana yang pertama, negara mereka Allah Ta'ala sebut keberkatan khusus di dalam Al-Quran. Okey, baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang berkol sana, kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut ayat yang pertama sekali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati, hingga akhir ayat. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Masjidil Haram, yang mana Nabi SAW berjalan, bergerak. Allah Ta'ala bawa Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana tuan-tuan Masjid Aqsa ini? Di Palestin. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Allazi barakna, kami berkati. Bermakna tempat yang Allah Ta'ala berkati, bermakna tempat itu mulia. Cuba bayangkan, kita ambil daripada rezeki yang mulia, iaitu rezeki yang kita nak keluarkan kepada mereka, daripada rezeki yang terbaik daripada kita, dan kita bagi pada tempat yang Allah Ta'ala mulia. Cuba bayangkan, gandaan kemuliaan itu akan tambah. Itu yang pertama Allah Ta'ala sebut khusus dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Ibrahim AS yang Allah Ta'ala gerakkan Nabi Ibrahim ke bumi yang diberkati. Allah Ta'ala sebut, wa najjayna walutan ilal ardi allati barakna lil alamin. Allah Ta'ala gerakkan Nabi Ibrahim pergi ke mana? Bumi yang diberkati. Mana tempat Nabi Ibrahim mula dia melangsungkan, meneruskan dakwah Nabi Ibrahim setelah mana dihalau daripada perkampungannya. Tak boleh nak dakwah bersama dengan kaum daripada Namrud. Pergi ke mana? Allati barakna fil alamin. Yang mana kami berkati, tanah apa? Tanah Palestin. Tanah yang di kawasan bumi Syria. Itulah tempat yang terbaik. Sebab apa? Dia ada keberkatan. Yang kedua, kerana apa? Sebab dia ada hubung kait akidah dengan kita. Bila disebut dalam Al-Quran, bila disebut dalam hadis tentang sesuatu tempat, pasti kita kena percaya dan yakin. Kepercayaan dan keyakinan terhadap negara yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis itu adalah satu perkara yang berkait rapat dengan isu akidah kita dan juga isu keimanan. Bermakna bukan isu kemanusiaan, tapi ada hubung kait dengan isu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa kita perlukan memberikan bantuan kepada mereka untuk tambahkan kita punya kebaikan. Daripada duit dan harta yang barakah ke tempat yang barakah, maka bertindan-tindan pahala kita akan dapat. Masya-Allah. Jadi antara kebaikan dan juga perkara yang dianjurkan. Allahu akbar. Masya-Allah, masya-Allah. Ini adalah salah satu cara kita, Ustaz, seperti yang tertera di kaca TV. Salah satu cara yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat dan juga saudara se-Islam kita di bumi Palestin, dan mungkin kita juga boleh membantu kepada saudara-saudara se-Islam kita di Syria, di Yaman, di negara-negara Islam yang bergolak, yang mana negara-negara lain juga yang mempunyai majoriti Islam ataupun umat Islam yang tinggi. InsyaAllah kita boleh sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Kita sebenarnya banyak lagi kita nak tanyakan kepada Ustaz, tapi memandangkan ialah Assalam Subuh ni terhad masanya dan kita masa begitu mencemburui kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil Yahya selaku asatizah kita, ilmuwan kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan dapat kita manfaatkan, mudah-mudahan dapat keberkatan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan segala urusan Ustaz dipermudahkan Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selama ini untuk membantu saudara-saudara se-Islam kita dapat keberkatan dan juga kemenangan yang mutlak kepada mereka, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita di ruangan komen Facebook Live. InsyaAllah apa yang kita catatkan, apa yang kita ambil nota daripada perkongsian Ustaz, kita boleh panjang-panjangkan supaya bermanfaat dan juga kita ada ganjaran pahala walau sedikit, insya-Allah. Dan terima kasih. Kita nak melaburkan tirai Assalam Subuh dulu dan teruskan bersama kami di Assalamualaikum, insya-Allah sebentar lagi bersama dengan sahabat, bersama dengan saya juga, insya-Allah. Teruskan di TV Al-Hijrah.
kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.